Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Nihayatul Alam, pengakhiran bagi alam ini, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Insya-Allah, jika diberikan kesempatan, hari ini kita nak bermula dengan bab yang ke-123, iaitu tarkul hajj li baitillahil haram, yang bermaksud bab yang ke-123, petanda yang ke-123, iaitulah sampai satu zaman akan ditinggalkan haji, akan ditinggalkan ibadah yang dinamakan sebagai haji di Baitullahil Haram, iaitu di akhir zaman nanti ni manusia dah tak nak pergi dah. Manusia dah tak pergi haji lagi dah. Ya, baik. Kata Syekh, sekejap ni saya kongsikan dulu dia punya kitab supaya kita boleh sama-sama tengok. Baik. Okey. Min ahdathi akhiriz zaman ma yaqa'u min fitan wa saddin 'anid din fayati 'ala al-ka'bati zamanun yata'attalu 'anha al-hajj wal umrah. Dia mengatakan min ahdathi akhiriz zaman, termasuk dalam peristiwa akhir zaman ni ialah ma yaqa'u min fitan, apa yang berlaku daripada kategori fitan. Apa itu fitan? Fitan tu jamak ataupun kata plural kepada fitnah. Apa itu fitnah? Seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini, fitnah dalam bahasa Arab bukan bermakna menuduh orang tanpa bukti. Itu fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Arab bermakna bencana, bala, sesuatu yang turun yang menyusahkan umat. Terutamanya apabila perkara yang turun itu ataupun perkara yang berlaku itu menggoncangkan pegangan agama seseorang, yang tu dipanggil sebagai fitnah ataupun fitan. Ya. Wasaddin 'anid din, akan berlaku fitnah, akan berlaku banyak bencana, dan juga akan berlaku sekatan terhadap agama. Dan Kaabah juga tidak terkecuali, dia kata. Fayati 'alal Kaabah, akan datang kepada Kaabah ni zamanun, akan datang satu zaman yang mana yata'attalu 'anha al-hajj wal umrah, yang mana pada waktu tu haji dan umrah ini terhenti. Haji dan umrah ini tidak dilaksanakan. Dulu ingat tak? Waktu kita kena lockdown, PKP. Ya? Bila kita kena lockdown, pada waktu tu haji dan umrah ini dihadkan. Haji dan umrah ini hanya orang-orang tertentu saja. Pada masa itu bisinglah manusia kerana mereka menganggap
apabila dihadkan, apabila dikurangkan bilangan, dia kata lama-lama nanti akan tak ada lagi dah orang buat haji. Lama-lama nanti tak ada dah orang nak pergi buat umrah. Ini menunjukkan dunia ni dah akhir zaman dah. Dunia ni nak kiamat lagi dah. Dunia ni dah jadi macam betul-betul nak tamat dah. Yang mana dia kata kerajaan Arab Saudi pada masa tu dah tunduk kepada agenda uh, Illuminati dan sebagainya. Saya sebenarnya tak nak bahas sangat bab tu. Kerana Illuminati ke, uh, kita panggil apa, teori konspirasi ke, kita tak tahu. Tapi kita yakin dan percaya di sana adalah perancangan musuh-musuh Islam ni. Memang ada. Tapi janganlah semua benda kita nak kait dengan dia. Seolah-olah macam dia tu tak ada langsung kelemahan. Yang tak ada langsung kelemahan ni Allah Azza wa Jalla saja. Yang lain tu terdedah pada silap, terdedah pada lupa. Mereka pastinya ada perancangan untuk merosakkan agama Islam. Itu kita tak ada nafi pun, kita tak sangsi pun. Tetapi sebelum kita nak mendakwa sesuatu, pastikan ada bukti, ada petunjuk. Bimbang nanti kita dah tuduh orang dengan satu benda yang tak betul, maka kita telah menzalimi orang lain. Tapi kegusaran itu adalah asasnya. Waktu tu ramailah tanya, betul ke bila haji tak ada orang nak buat, umrah tak ada lagi orang nak buat, menunjukkan itu petanda akhir zaman? Ya, memang ada. Tapi bilangan yang dihadkan pada zaman itu taklah termasuk dalam tu. Sebab dalam hadis bukan disebut berkurangan, tetapi disebut tak ada lagi dah. Maka sebab itu Syekh bawa, dia kata apa? Dia bawakan riwayat. Riwayat ni datang daripada Abu Ya'la dan juga Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Sa'id, fa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta la yuhajjul bait. Tidak, kata Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bangkitnya kiamat, tidak akan berlakunya kiamat sehingga tidak ada lagi orang laksanakan haji di Kaabah. Iaitu Kaabah tidak dilaksanakan haji lagi padanya. La yuhajjul bait tu ayat pasif. Haji ataupun Kaabah tidak lagi dilaksanakan padanya haji. Walakin hadhihi al-alamah satata'akhkharu jiddan. Tapi Syekh dia ada bagi ulasan. Dia kata tetapi petanda ini satata'akhkharu jiddan. Dia akan lewat, sungguh lewat, dia kata. Li'annahu ba'da Ya'juj wa Ma'juj. Kerana tu ada salah sikit dia punya ejaan tu, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, ya. Kerana dia kata tanda ini akan berlaku selepas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Li'annahu ba'da Ya'juj wa Ma'juj yastamirul hajj. Dia kata petanda ni lewat lagi. Kerana selepas daripada Ya'juj dan Ma'juj masih lagi berlaku haji. Yastamirul hajj. Haji masih berlaku. Apa dalilnya? Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang lain juga riwayat daripada sahabat yang sama, iaitu Abu Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhajjannal bait wa la yu'tamaranna ba'da khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Hadis riwayat Bukhari. Yang bermaksud Kaabah ini akan dilaksanakan haji padanya, wa la yu'tamaranna, dan akan dilaksanakan umrah juga padanya, ba'da khuruj Ya'juj wa Ma'juj, walaupun selepas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni apa dia? Ya'juj dan Ma'juj ni petanda kiamat yang besar, yang insya-Allah jika ada kesempatan kita akan bincang secara detail apabila kita berbicara tanda kiamat yang besar nanti. Bila bincang bab Dajjal, bila bincang bab Nabi Isa, kena juga bincang berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, insya-Allah nanti jika ada kesempatan, ya. Baik. Jadi dalam riwayat ni menyebutkan
Selepas daripada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, haji dan umrah masih lagi dilaksanakan. Tetapi hadis yang atas tadi menyebutkan bahawasanya, ya, hadis di atas tadi menyebutkan bahawasanya kiamat ni tidak akan berlaku melainkan setelah tidak dilaksanakan haji. Lepas haji dah tak ada, barulah berlakunya kiamat. Maksudnya lepas haji dah tak ada ni apa dia? Maksudnya orang tak nak buat haji lagi dah. Orang tak teringin lagi nak buat haji. Bila masanya? Di sinilah para ulama berbahas. Bila masanya tu? Okey, kita tengok. Apa kata Syekh Arifi? Dia kata, وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِلَا تَقُومُ سَاعَةً حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتِ أَنَّ الْحَجَّ يَنْقَطِعُ عَنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مُدَّةً لِحُرُوبٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ يَعُودُ الْحَجِّ مَرَّةً أُخْرَى. Dia kata, boleh jadi haji yang terhenti itu yang dimaksudkan padanya. Nampak dia kata situ. وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ, boleh jadi yang dimaksudkan dengan Nabi kata tidak akan berlakunya kiamat itu sehingga haji tidak dilaksanakan lagi, sehingga Kaabah tidak dilaksanakan padanya haji itu, bermaksud annal hajj yang qati'u anil baitil haram, haji terhenti di Masjidil Haram muddatan, hanya satu tempoh masa sahaja. Li hurubin aw ghairiha, mungkin kerana ada perang-perang, mungkin kerana ada benda lain yang menyebabkan orang tak boleh nak buat haji pada masa tu. Itu kebarangkalian yang dia bangkitkan. Summa ya'udul hajj marratan ukhra, kemudian haji itu kembali selepas pada itu, di waktu bila dah aman kembali. Bila dah aman kembali, maka datang semulalah orang buat haji itu, kan? Itu tafsiran yang pertama dia. Manakala tafsiran yang kedua dia kata, au annal ma'na ayyamna'a ayyumna'a aqwamun minal haji ilal baitil haram wallahu a'lam. Dia kata kat sini ada dua kebarangkalian. Kebarangkalian yang pertama tu, haji tu sekejap aja tertangguh, sekejap aja terhenti kerana mungkin ada perang ataupun selain daripada perang, ataupun mungkin dia kata au annal ma'na, ataupun mungkin makna hadis ni an yumna'a aqwamun, mungkin kaum-kaum yang nak buat haji ni dihalang. Siapa halang? Tak tahulah. Hadis tak perincikan. Maka sebab tu Syekh letakkan ayat pasif. Ayyumna'a aqwamun minal hajj, iaitu orang-orang yang nak buat haji tu dihalang daripada melaksanakan haji ilal baitil haram, dihalang daripada nak buat haji ke baitil haram. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui. Jadi kalau kita tengok kat sini, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ya, ada dua kebarangkalian lah. Tetapi Ibnu Kathir ketika mana berbahas tentang makna hadis yang pertama yang kita baca tadi, yang mengatakan haji itu tidak, kiamat tu tidak akan berlaku melainkan haji tak dilaksanakan lagi, dan juga hadis yang Nabi SAW kata haji dan umrah ni akan berterusan walaupun selepas Ya'juj dan Ma'juj, maka kata Ibnu Kathir tidak ada percanggahan di antara dua hadis ni. Tidak ada percanggahan di antara dua riwayat ni. Kerana Kaabah kata dia yahujjuhan nasu wa ya'tamirun. Kerana Kaabah ni masih lagi dilaksanakan, masih lagi manusia laksanakan haji padanya, dan masih lagi mereka berumrah, ya'tamiruna biha ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj wa halakihim. Walaupun selepas keluarnya Ya'juj Ma'juj, walaupun selepas binasanya Ya'juj dan Ma'juj, ya, yang mana pada zaman itu Nabi Isa memerintah. Nabi Isa memerintah dalam keadaan yang sangat selesa, dalam keadaan yang sangat aman, rezeki melimpah ruah, tidak ada pergaduhan di sana. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan menghantar satu angin. Angin apa tu? Angin tu nanti kita akan bahas. InsyaAllah kalau sempat dalam kuliah ni kita akan baca hadis berkenaan dengan angin yang Allah Subhanahu wa taala akan hantar di akhir zaman nanti ni,
yang mana angin ni akan mematikan semua orang-orang yang beriman, dan pada ketika itu juga Nabi Isa pun wafat, dan pada ketika itulah berlakunya Kaabah akan dibinasakan. Pada waktu itu jugalah berkemungkinan haji tak dilaksanakan lagi. Sebab apa? Sebab orang yang dalam jiwanya ada iman akan mati. Sebab itu dalam riwayat yang lain disebutkan kiamat tu tidak akan berlaku melainkan pada manusia-manusia yang jahat. Sebab itu dalam riwayat Muslim, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan berlakunya kiamat. Atau kamakal, tidak akan berlakunya kiamat sehingga dalam dunia ni tak ada lagi orang sebut perkataan Allah Allah. Apa maksud Allah Allah tu? Dalam Musnad Ahmad ada satu riwayat yang memperincikannya, la ilaha illallah. Maksud tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah tidak ada lagi dalam dunia ni orang bertauhid kepada Allah. Maksud kiamat berlaku apabila orang-orang mukmin semua telah pun bukan dibinasakan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, tapi kita percaya selepas keluar Ya'juj dan Ma'juj, ada hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahawasanya haji masih lagi kita panggil apa, berterusan, tidak berhenti. Bahkan kita kata, ya, dalam riwayat ini menunjukkan bahawasanya orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti tidak memperlekehkan ataupun tidak meremehkan ibadat haji ini. Bahkan hari ini kalau kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang ramai dah pergi umrah ni. Dulu orang takut pergi umrah ni. Pasal apa orang takut nak pergi umrah? Takut tak nampak Kaabah lah, takut tak nampak takut tak nampak Raudah lah, takut tak nampak Masjidil Haram lah. Kan pernah orang tanya saya soalan tu. Kan kadang-kadang kita ni takut lebih sangat. Dia kata pasal apa pula? Saya tanya juga pasal apa tak nampak? Pasal apa takut tak nampak? Dia kata, yalah ustaz, saya ni banyak dosa. Kadang-kadang kita kena tahu juga. Memang orang pergi haji, memang orang pergi umrah tu nak cuci dosa. Memang nak cuci dosa. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat al-umrah ila al-umrah. Nabi sebut umrah ke umrah, salawatul khams, salat 5 waktu, wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan kafaratul lima bainahuma inishtunibatil kabair, ataupun inishtanabal kabair, atau kama qala ya Nabi SAW sebut Ramadan ke Ramadan, mula disebut salawat, apa tu, salat 5 waktu, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, kafaratul lima bainahuma, merupakan pencuci dosa yang berlaku di antara keduanya, selagi mana dia meninggalkan dosa-dosa besar. Yang mana kalau dibuat dosa besar tu tak terampun dengan umrah yang dibuat. Ada dua tafsiran lah kat situ. Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan hadis ni ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama kata umrah ke umrah, Ramadan ke Ramadan, salat 5 waktu akan mengampunkan dosa yang berlaku di antara keduanya. Maksudnya bila kita puasa Ramadan, kemudian habis Ramadan, mungkin kita ada buat dosa di tengah-tengah tu, datang Ramadan yang berikutnya kita puasa juga. Maka puasa Ramadan yang berikutnya tu yang kita puasa tu akan mengampunkan dosa yang berlaku di antara dua Ramadan tadi. Umrah ke umrah pun macam tu juga. Umrah yang kemudian akan menghapuskan dosa yang berlaku di antara umrah yang itu dan umrah yang sebelum ini. Tapi Nabi kata inishtanabal kabair, kalau dia meninggalkan dosa besar. Jadi maksudnya syarat nak dapatkan pengampunan yang terletak di antara kedua itu, dia kata dia kena tinggalkan dosa besar. Kalau dia buat dosa besar, dia buat umrah, dia buat dosa besar, dosa tak terampun. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, yang inilah tafsiran yang lebih tepat wallahu a'lam, iaitu dosa yang dimaksudkan akan diampunkan dengan ibadat-ibadat ni ialah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil terampunlah. Tapi dosa besar itu memerlukan
memerlukan kepada taubat. Itu yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Jami' Ulum wal Hikam. Okey. Jadi semua orang pergi haji dan pergi umrah ni nak cuci dosa. Bahkan dalam riwayat Nabi sebut apa? Sesiapa yang melaksanakan haji, man hajja walam yarfuth walam yafsuq. Siapa yang melaksanakan haji dalam keadaan dia tidak melaksanakan perkara yang kotor, kan? Dia tak sebut perkataan-perkataan kotor dan tidak melakukan perkara-perkara yang jijik, perkara-perkara yang berdosa, raja'a ka yaumin waladathu ummuh atau kama qala. Dia akan kembali ke kampung dia, dia akan kembali ke negeri dia sama seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibu dia. Ha. Maksudnya dia bersih daripada dosa. Sebab bayi yang lahir mana ada dosa? Kan Nabi sebut ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Bukan maqal. Tidak ada bayi yang lahir pun melainkan dia lahir di atas fitrah. Kan? Jadi oleh kerana itulah para ulama dia duk bahaslah, dia kata haji ni bila kita laksanakan, adakah bermakna dia akan mengampunkan dosa besar dan dosa kecil sekali? Di sini ulama berbeza pendapat, tetapi mereka sepakat mengatakan haji tidak mengampunkan dosa kita dengan orang. Itu sepakat. Kalau dosa dengan orang, ada hutang dengan orang, ada buat zalim dengan orang, pergilah buat haji 10 kali pun, selagi tak minta maaf dekat orang tu, tak lepas. Kena pergi minta maaf, kena pergi minta halal. Tetapi yang para ulama berbeza ni, pendapat ni, bila dia buat haji, haji dia mabrur. Nabi sebut al-hajju mabrur la laisa lahul jaza' illa al-jannah atau kama qala. Haji yang mabrur ni tidak ada balasan lain melainkan syurga. Kan? Tapi bila Nabi kata dia akan kembali seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibu dia, maksudnya seolah-olah dia tak ada dosa langsung lah, dosa besar pun hilang, dosa kecil pun hilang. Kan? Siapa yang kata pendapat ni? Yang kata pendapat ni Al-Hafiz Ibn Hajar, sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Ini mereka ni mengatakan dosa besar dan dosa kecil sekali lah. Walaupun di sana ya, ada pendapat yang kata dosa kecil saja, dosa besar tidak. Wallahu alam, haji dia ada special case sikit lah. Nabi kata dia akan kembali seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibu dia. Maksudnya dosa kecil dan dosa besar yang terlibat, yang dia pernah buat, dosa berkaitan dengan hak Allah, akan diampunkan kalau haji itu haji yang mabrur lah. Okey. Habis bab tu. Kita masuk kepada bab yang baru, iaitu bab nombor 124. Bab nombor 124, audatu ba'di qabailil Arab li'ibadatil asnam. Kembalinya sebahagian kabilah-kabilah Arab ni untuk menyembah berhala. Berhala ni apa dia? Berhala ni ialah makhluk. Idol, patung, binaan, apa saja binaan yang ditegakkan, yang didirikan untuk manusia sembah, itu berhala. Kerana Allah Azza wa Jalla itu bukan binaan, dia bukan makhluk. Allah Ta'ala bukan patung. Allah itu maha hidup. Jadi bila kita menyembah Allah, tak boleh untuk kita sembah bersama Allah Ta'ala, itu tak boleh untuk kita sembah sekali dengan berhala. Agama Islam adalah agama yang sangat-sangat sensitif. Agama yang sangat-sangat memusuhi syirik. Tak boleh satu orang kata Muslim, dalam masa yang sama dia pergi sembah berhala, tak boleh. Maka sebab itu akidah Islam ini dia bermula dengan nafi. La ilaha illallah. Tidak ada sebarang Tuhan yang disembah dengan benar melainkan illa, menetapkan kecuali Allah saja. Untuk menafikan untuk menafikan keimanan orang yang sembah Allah, dalam masa yang sama dia pergi sembah benda lain. Dia kata dia sembah Allah, tapi dalam masa yang sama dia pergi minta kat berhala. Tak boleh. Maka tauhid dia tu tak bersih. Ibadat kepada Allah Ta'ala itu tidak ada, orang kata apa, tidak ada keikhlasan padanya. Kerana bila kita sebut ikhlas,
Kita laksanakan itu hanya pada Allah. Okey. Apa kata Syekh? Kanat jaziratul Arab fi syirkin wa ibadati asnam. Dulu semenanjung Arab ni dalam keadaan syirik dan menyembah berhala. Dulu. Asalnya semenanjung Arab ni tak ada syirik. Kerana yang duduk di sana tu orang-orang bertauhid. Sehingga datangnya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai lah orang yang bertanggungjawab yang pergi bawa berhala daripada Syam, dia pergi bawa masuk ke dalam semenanjung Arab. Kerana kejahilan dia, dia ni duduk di semenanjung Arab, dia pergi ke Syam, dia tengok orang-orang Syam duk sembah berhala, dia rasa macam, bagus juga dia orang duk sembah berhala, dia bawa balik berhala. Dia katakan berhala yang dibawa balik itu adalah berhala Hubal. Dia bawa balik dan akhirnya disembah. Sebab itu dalam riwayat ada menyebutkan, apa kata riwayat? Nabi SAW menyebutkan, Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat dalam mimpi aku, kata Nabi SAW, Amr bin Luhai menarik isi perutnya dalam neraka. Kenapa? Kerana dialah orang yang bertanggungjawab. Kerana dialah orang yang bertanggungjawab yang bawa ajaran syirik dalam semenanjung Arab, yang mana sebelum tu orang tak tahu. Sebelum tu memang orang ikut ajaran Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Okey. Baik. Lepas daripada syirik tu berlaku, apabila Amr bin Luhai bawa berhala, jadi syirik tu jadi dominan. Begitulah ajaran-ajaran batil ni, kalau tidak ditentang daripada awal, makin lama dia akan makin membesar. Makin lama dia akan makin membesar. Jadi tak boleh orang-orang yang mengetahui kebatilan itu untuk mendiamkan diri. Tak boleh. Mesti ada orang yang bangkit untuk bantah. Bahkan kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar ni ialah kerja fardu kifayah. Mesti ada orang buat. Kalau tak ada langsung, maka satu kampung, satu negeri, satu tempat tu akan berdosa. Kena ada orang yang bantah. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata macam, kita kalau boleh janganlah sebut-sebut benda ni sensitif. Tak boleh. Kalau tak ada orang sebut langsung, kalau benda tu salah, kita semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kena sebut, kena tegur. Kan? Tapi kalau tegur orang bergaduh, tak payah bergaduh. Kalau orang ajak kita bergaduh pun tak payah bergaduh. Kita tak perlu untuk bergaduh apabila kita nak menegakkan kebenaran ataupun nak melaksanakan kerja amar ma'ruf dan nahi munkar. Nabi SAW bukan kaki gaduh. Tapi bila Nabi mulakan kerja dakwah, ada orang tak suka. Sebab apa? Sebab itu resam dakwah. Itu resam dakwah. Kan? Kadang-kadang bukan kata dakwah, bukan kata buat kerja dakwah je orang tak suka. Kadang-kadang orang tak buat kerja apa. Dia duduk je. Dia duduk je kat rumah dia. Kerja tidak apa pun tidak. Itu pun kena kata kat orang. Apa dia ni tak kerja? Cara tu pun orang tak suka. Apatah lagi kalau kita buat kerja dakwah. Oh, penyanyi pun orang tak suka. Apa ni menyanyi tak sedap. Padahal dia tak kerja orang, dia menyanyi je. Kan? Tapi dia kata, sakit telinga aku, pingit telinga aku kau menyanyi. Sumbang. Kan? Jadi, semua orang berhadapan dengan kritikan, berhadapan dengan ketidakpuasan hati orang. Jadi kita buat kerja kita, bila mana kita nampak benda yang tak betul, kita beri tegur. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau dibiarkan, lama kelamaan, manusia akan anggap benda yang batil tu sebagai betul. Benda tu batil, tapi orang ingat betul. Sebab apa? Tak ada orang tegur. Tak ada orang bersuara. Okey. Kemudian, famakkanallahu nabiyahu, famakkanallahu azza wa jalla nabiyahu wa ayyadahu bijundih. Kemudian Allah azza wa jalla memberikan kestabilan kepada nabinya. Maksud Nabi Allah Ta'ala ni beri kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW. Selepas daripada Nabi membina kekuatan di Madinah, Nabi berjaya menguasai Mekah dengan kuasa Allah. Dan Allah Azza wa Jalla kuatkan Nabi itu dengan tenteranya. Hatta hattamal asnam. Sehingga Nabi SAW berjaya meruntuhkan berhala-berhala. Itu semua tahu kan? Sebelum daripada hijrah, sebelum daripada Nabi SAW berjaya menguasai semula kota Mekah,
Nabi SAW melihat sendiri bagaimana begitu banyak Kaabah yang berada di sekeliling, ya, yang berada di sekeliling Kaabah, dan dalam Kaabah tu banyak berhala. Bahkan ulama-ulama sirah mengatakan di sekeliling Kaabah dan di dalam Kaabah itu ada sekitar 360 jenis berhala. Begitu banyak, banyak berhala. Tapi sebelum daripada Nabi SAW menguasai kota Mekah, Nabi tak boleh buat apa, kerana kuasa bukan di tangan Nabi pada ketika itu. Sehinggalah apabila Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah, bila Nabi berjaya buka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah tu, bila mana orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, bukan orang Quraisy lah, puak Quraisy, Bani Bakar, yang langgar perjanjian bila mana dia melakukan keganasan membunuh orang daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah tu geng Nabi SAW. Jadi apabila mereka langgar perjanjian, maka Nabi SAW pun bawa tentera menguasai kota Mekah semula, dan ketika itulah Nabi SAW memecahkan 360 jenis berhala yang ada di Kaabah itu. Dan Kaabah itu sudah bersih daripada berhala, hanya digunakan sebagai arah oleh orang Islam untuk mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Sebab kadang-kadang ada orang disalah faham, dia ingat kita duk sembah berhala, duk sembah Kaabah. Dia kata tu orang Islam pun sembah berhala juga. Apa? Kaabah? Kaabah bukan berhala. Kaabah tu hanya petanda untuk arah. Katalah satu hari nanti Kaabah itu dicabut, dibawa oleh orang lain. Na'udzubillah. Kaabah ni syiar orang Islam. Tapi katalah satu hari nanti Kaabah tu dicabut binaannya, dibawa pergi ke Yaman. Adakah orang Islam akan tukar arah kiblat dia pergi ke Yaman? No. Tetap pergi ke Masjidil Haram. Tetap ke tapak itu. Kerana tapak itu adalah tapak yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk kita menghadapnya. Okey? Baik. Wa wahadal malikal a'lam jalla jalalu. Nabi SAW membinasakan berhala, kemudian Nabi bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan raja segala raja. Lakin ma'aqtirabis sa'ah wabti'adin nasi 'anid din wa zuhdihim fil 'ilm ya'udu fariqun minhum ila ibadatil asnam wa hadha min alamatis sa'ah. Kata Syekh, tetapi dengan berlalu masa yang hampir dengan kiamat, dan manusia makin lama makin jauh daripada agama, dan mereka itu sangat kurang dalam menuntut ilmu, maka satu kumpulan daripada kalangan manusia ni akan kembali kepada penyembah berhala, dan ini merupakan petanda kiamat. Sebab itu kita ada rasa susah hati sikit apabila sebahagian daripada negara Arab seperti UAE sekarang ni, dia ada banner tempat ibadat untuk orang Hindu, ke tak silap. Dia ada banner tempat ibadat untuk orang Hindu yang mana selama ini tak tak pernah pun kita tengok. Tapi sekarang ni dekat Dubai sudah ada temple dia bagi, kuil untuk orang Hindu. Jadi perkara ini menyedihkan kita. Kerana apa? Kerana semenanjung Arab ni, setelah Nabi SAW berjaya masuk ke Mekah, Nabi berjaya buang semenanjung Arab ni daripada syirik. Bila masuk zaman Umar, Umar lagi dahsyat bersihkan. Sehingga orang Arab pada zaman ini, sebelum dibenakan kuil-kuil ni, mereka tak pernah tengok pun perkara yang dinamakan sebagai syirik yang berlaku. Mereka hanya tengok dalam TV je. Sebab di tempat mereka tak ada. Jadi bila dibina semula temple di UAE tu,
Saya bimbang. Hadis Nabi ni makin hampir pada kita. Hadis ni sahih. Kita tak pernah sangsi tentang hadis ni. Bila Nabi kata orang Arab, sebahagian daripada kabilah Arab akan kembali menyembah berhala. Kita tak kita tak sangsi akan berlaku, tapi kita bimbang. Ini merupakan salah satu daripada faktor kenapa sebahagian orang Arab nanti akan kembali menyembah berhala. Kerana mereka tak pernah dengar, tak pernah tengok agama lain menyembah benda lain. Sebab sebenarnya orang Arab ni kita boleh kata 99.9% ataupun kita kata boleh 100% Muslim. Tak ada yang menyembah berhala. Tapi bila mana banyak dah pekerja-pekerja masuk yang bukan Islam masuk, maka dibina pula tempat mereka beribadat. Tak sangat tak wajar untuk dibina. Baik. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, okay. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta tattariba aliyatu nisa'i dausin ala dhi khalsah. Okay. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah, hadis ini Bukhari dan Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya tidak akan berlakunya kiamat sehingga pinggul wanita daripada kabilah Daus bergoncang-goncang ala Zil Khalsah, untuk pergi ke Zil Khalsah. Apa itu Zil Khalsah? Kata Syekh, dia kata Zu Khalasah. Zil Khalasah, dia kata Zu Khalasah sanamun kanat ta'buduhu qabilatu Dausin allati fil jahiliyah. Yang mana dia kata satu Zu Khalasah ni satu jenis berhala yang disembah oleh kabilah Daus di zaman jahiliah. Kabilah Daus ni mana pula? Kabilah Daus ni dia di selatan Mekah. Dia di selatan Mekah. Abu Hurairah daripada kabilah ni. Abu Hurairah daripada kabilah Daus. Yang mana kabilah ini masuk Islam, terima Islam. Tapi di akhir zaman Nabi SAW kata dia akan kembali menyembah berhala. Okey. Apa maksud pinggul bergoncang? Okey. Bila Nabi kata aliyat, jamak kepada aliyah, iaitu pinggul lah, pinggul. Bergoncang pinggul. Kan? Apa maksud pinggul bergoncang? Di sini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yang Syekh bawa, wal murad yattaribna minat tawaf haula sana. Bergoncang kerana mereka tawaf. Mereka pusing keliling berhala tersebut. Ay yakfurun wa yarji'una ila ibadatil asnam wa ta'zimiha. Yang mana mereka ini menjadi kufur dan mereka kembali kepada penyembahan berhala dan mengagungkannya. Ini satu tafsiran, iaitu pinggul mereka itu bergoncang disebabkan mereka tawaf keliling berhala Zil Khalasah. Ada juga tafsiran yang mengatakan dalam kitab Masabihul Jami' karya Ibnu Ad-Damamini, dia mengatakan yang dimaksudkan dengan pinggul bergoncang tu apabila orang-orang perempuan daripada kabilah Daus ini dia naik tunggangan, dia naik kenderaan dia, dia pergi nak pergi sembah berhala tu. Maksudnya naik kenderaan, bergoncang naik kenderaan nak pergi sembah berhala. Wa masakinu qabilati Dausin fil asal fi janubi gharbi jazirat gharbi jazirah al-Arabiyah. Tempat tinggal kabilah Daus ini pada asalnya ialah berada pada janub gharb, iaitu pada arah barat sikit, selatan. Kan barat, barat daya lah. Barat selatan, barat daya lah. Kalau atas tu barat laut kan. Ke silap, saya pun tak tahu. Baik.
Barat daya ke barat laut. Tapi dia belah selatan ke arah barat sikit. Barat. Okey. Di kawasan Semenanjung Arab. Okey. Jadi, apa yang Nabi SAW sebut ini, kita yakini benda tu berlaku. Ya. Hmm. Kita yakini ia berlaku. Jadi, bila ia berlaku, wallahu a'lam. Cuma, bila Nabi SAW sebut hadis-hadis yang seperti ini, kita sebagai orang Islam tak perlu mencari-cari bila. Kan? Cuma, kita kata, Ya Allah, ya, kalau boleh, ya, janganlah bagi aku terlibat di zaman ini. Jangan bagi aku terlibat di apa ni di zaman ini. Jangan bagi aku terlibat dengan benda ni. Sebab itu kita kena jaga sungguh akidah kita ni, supaya akidah kita ni sentiasa selamat. Supaya akidah kita ni sentiasa selamat. Supaya akidah kita ni tak dikotori dengan perkara yang dinamakan sebagai syirik. Ni sangat-sangat bahaya. Kerana sesiapa yang masuk dalam daerah syirik ni dan dia mati dalam keadaan melaksanakan syirik, na'udzubillah, maka dia akan kekal di dalam neraka. Dia akan kekal masuk dalam neraka. Jadi sebab itu kena sangat-sangat kena berhati-hati. Okey. Apa kata Syekh lagi? Dia masuk kepada bab yang baru. Tapi itulah, mungkin tak terbayang di jiwa kita, di minda kita, bagaimana semenanjung Arab tu akan ada kembalinya satu sebahagian orang yang akan melaksanakan syirik. Kerana bumi itu bumi tauhid. Arab Saudi itu bumi tauhid. Yaman tu manusia menyembah Allah. Oman itu orang Islam penuh. Semenanjung Arab tu, tiba-tiba boleh Nabi SAW kata akan berlakunya satu keadaan di mana sebahagian daripada orang-orang kabilah-kabilah Arab ni akan sembah berhala balik. Tapi saya lihat apa yang Nabi SAW sebut tu, mungkin dah nampak dah kewajarannya sikit, iaitu apabila dibuka kuil. Bila dibuka kuil, manusia akan, saya bimbang akan tertarik. Tambahan pula disebabkan orang Arab zaman ni sudah disibukkan dengan hiburan. Dihidangkan dengan hiburan yang tidak terkawal. Kita melihat sekarang ni Arab Saudi sangat-sangat menyedihkan. Yang mana dulu kita tengok Arab Saudi ni tempat yang dikenali sebagai negara yang menyediakan tempat ibadat untuk orang-orang Islam. Satu negara yang sangat-sangat konservatif. Tiba-tiba hari ini menjadi satu negara yang sangat-sangat open. Artis dijemput, pemain-pemain bola dijemput. Kadang-kadang kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jaga negara-negara orang Islam ni, terutama tempat orang nak pergi buat haji dan umrah ni. Allahu a'lam. Okey, kita masuk kepada bab yang baru. Okey. Fana'u qabilati Quraisy. Bab yang ke 125. Fana'u qabilati Quraisy. Binasanya kabilah Quraisy. Ini pun petanda akhir zaman juga. Kata Syekh, qabilatu Quraisy min al-qabail al-arabiyah. Kabilah Quraisy ni termasuk dalam kabilah-kabilah Arab. Wahum bani wahum bani Fihr ibn Malik ibn Nadar. Patutnya wahum banu tu. Banu tu patutnya bukan bani. Wahum banu Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana.
Mereka ini adalah keturunan daripada Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana. Wa Quraisyun laqabun quliba ala banihi akhdhan min at-taqarush wa huwa at-tijarah li'annahum kanu tujjara. Nama Quraisy itu adalah satu gelaran yang diletakkan di atas keturunannya kerana mengambil daripada perkataan taqarush. Apa itu taqarush? Niaga. Kerana mereka ini asalnya adalah peniaga-peniaga. Maka ada yang kata Quraisy ni diambil daripada perkataan taqarush, itu tijarah. Tapi di sana ada lagi pandangan yang lain. Bukan itu je satu pandangan. Kenapa Quraisy itu dipanggil Quraisy? Ada yang kata Quraisy itu dipanggil Quraisy adalah diambil daripada perkataan taqarrush yang bermaksud tajammuk, berhimpun. Kerana mereka ni suka berhimpun. Mereka berhimpun di Makkah. Ada yang kata asalnya mereka terpisah tapi akhirnya mereka berhimpun di Makkah. Ada juga yang kata dipanggil Quraisy itu kerana diambil daripada perkataan qirsh yang bermaksud jerung. Kenapa dipanggil jerung? Kerana jerung ni dia kuat, dia ganas, dia berani. Maka Quraisy ni oleh kerana dia adalah satu kabilah yang kuat, satu kabilah yang menakutkan kabilah lain, maka sebab tu dipanggil Quraisy. Sebab tu dalam peperangan Badar kan, kalau tuan-tuan tengok buku saya, ni nak kempen buku kat ni. Buku saya, buku Badar, ada satu kata-kata daripada Abu Jahal. Yang mana kita semua tahu, asalnya Abu Jahal ni dan tentera-tentera Quraisy ni keluar nak selamatkan rombongan Abu Sufyan yang nak diserang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Asalnya Nabi keluar pergi ke Badar tu, yang boleh berlaku perang Badar tu, asalnya Nabi keluar tu nak pergi ambush rombongan perniagaan Abu Sufyan dan rakan-rakannya. Tapi Abu Sufyan dapat tahu. Mungkin orang munafik bagi tahu. Abu Sufyan panggil Abu Jahal dan tim dia untuk bantu. Dan Abu Sufyan pun dengan kebijaksanaan yang dia ada tu, dia tukar jalan. Akhirnya dia selamat. Bila dia selamat, dia hantar wakil untuk panggil Abu Jahal balik. Sebab mereka keluar asalnya nak pergi selamatkan Abu Sufyan. Abu Sufyan dah selamat dah. Bila dia panggil balik, apa kata Abu Jahal? Dia kata, La narji' hatta na'tiya badran. Fanuqima fihi thalathata ayyam. Nanharul jazur wa nasqil khamar wa tughanni alaina alqainat hatta yasma'a bina al-arab fala yazaluna yahabunana. Atau kama qala. Abu Jahal kata, bila Abu Sufyan hantar wakil untuk panggil dia balik, dia kata apa? Tidak, kita takkan balik. Kita takkan balik sehingga kita sampai di satu tempat yang bernama Badar. Fanuqimu fihi thalathah. Kita duduk sana 3 hari. Thalathata ayyam. Nanharul jazur. Kita boleh tumbangkan unta untuk kita makan. Wa naskil khamar. Kita boleh tuang arak. Kita minum kat sini. Wa tughanni alaina alqainat. Perempuan-perempuan artis-artis penyanyi kita boleh nyanyi kat kita. Hatta yasma'a binal Arab. Sehingga orang-orang Arab lain dengar cerita kita kat Badar. Fala yazaluna yahabuna. Mereka akan sentiasa takut dengan kita. Sebab apa Abu Jahal cakap macam tu? Sebab Abu Jahal ni dia Bani Makhzum. Dia daripada keturunan Makhzum yang juga salah satu daripada kabilah Quraisy, yang mana kabilah Bani Makhzum ni terkenal orang yang ataupun puak yang menjadi pemegang panji, yang menjadi pemegang kepada panji perang Quraisy. Hebatlah. Sebab tu orang tanya kenapa waktu Nabi SAW mula-mula berdakwah lu, Nabi berdakwah dekat rumah Darul Arqam bin Abil Arqam. Kerana rumah Darul Arqam bin Abil Arqam ni ada macam-macam sebab lah Nabi kenapa Nabi mulakan dakwah di situ secara sembunyi-sembunyi. Pertama, kerana rumah dia tu dekat kawasan yang orang tak lalu sangat, dekat Bukit Safa. Yang kedua, kerana Arqam tu sendiri daripada Bani Makhzum. Kenapa Bani Makhzum? Bani Makhzum ni kurang sikit orang nak curiga sebab dia adalah golongan yang memang terkenal sebagai defenders of Quraisy, sebagai puak ataupun kabilah ataupun
keluarga, klan yang mempertahankan bangsa Quraisy ataupun kabilah Quraisy. Siapa lagi daripada Bani Makhzum? Khalid bin Al-Walid. Memang hebatlah Khalid dalam peperangan. Bani Makhzum ni memang terkenal. Di Abu Jahal sampai kesudahlah dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quraisy ni dia ada banyak. Dia ada banyak pecahan dia. Ha, Quraisy ni ada banyak lagi keluarga di bawah tu. Okey, tengok. Wa Quraisy iddatu butun. Quraisy ni ada beberapa puak dia kata. Wahum Banul Harith ibnu ataupun ibnu Fihr. Ya. Banul Harith ibni Fihr, keturunan Haris bin Fihr, wa Banu Jazimah, wa Banu A'idah, wa Banu Lu'ay bin Ghalib, wa Banu Amir bin Lu'ay, wa Banu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, wa Banu Makhzum. Saya sebut tadi Bani Makhzum. Bani Makhzum pun termasuk dalam kabilah Quraisy. Wa Banu Tamim bin Murrah, wa Banu Zuhrah bin Kilab, wa Banu Asad bin Abdul Uzza, wa Banu Abdiddar, wa Banu Naufal, wa Banu Abdul Muttalib, wa Banu Umayyah, wa Banu Hashim, wa ghairuhum. Maksudnya ramai lagi lah. Banyak lagi. So Quraisy ni satu kabilah yang besar, bawah dia tu banyak. Sebab itu Abu Jahal sewaktu Nabi SAW memulakan dakwah, dia percaya Nabi Muhammad ni bercakap betul. Dia percaya. Kan? Dia percaya sungguh. Cuma dia tak boleh terima kerana kepentingan dunia dia. Dia kata, "Idza dhahaba Banu Qusay bil liwa' wasiqaya wan nubuwah, fama yakunu li sa'iri Quraisy." Kalaulah kata semua dapat kat Banu Qusay, sebab Nabi SAW keturunan Banu Qusay. Kalau dapat kat Banu Qusay semua, ataupun Banu Abdul Muttalib semua dapat tentera perang pun dia jadi ketua, kenabian pun dapat kat dia, kontrak bagi minum orang haji pun dapat kat dia. Quraisy lain dapat apa? Banu Makhzum dapat apa? Ha. Okey? Baik. Jadi dia tentang Nabi SAW tu kerana ego dia je, kerana kepentingan dia. Ha? Baik. Summa tafarraqa Quraisy haula ba'da al-islami akhadhan kathira. Kemudian Quraisy pun jadi terpecah. Ya, jadi terpecah seperti Bakriyin, Umariyin, Uthmaniyin, Alawiyin dan selain mereka. Ya. Selepas daripada Islam, orang-orang yang dalam Quraisy ni pun masuk Islam juga sebahagian mereka. Lepas tu mereka pun berubahlah keturunan mereka, yang mana keturunan Abu Bakar dipanggil Bakriyun, keturunan Umar dipanggil Umariyun, keturunan Uthman dipanggil Uthmaniyun, golongan Ali dipanggil Alawiyun dan selain daripada mereka. Okey. Wa aslu maskinihim ataupun maskanihim, wa aslu maskanihim al-Jazirah al-Arabiyah. Tempat asal duduk mereka ni, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Jazirah Arabia, semenanjung Arab. Waqad tafarraqat, dan mereka telah pun berpecah, bertebaran. Wa mala'atil aqtar wa intasharat fil buldan. Mereka telah memenuhi negeri-negeri yang lain, dan mereka juga telah bertebaran di negeri-negeri yang lain. Bukan hanya di semenanjung Arab je lah. Sampai kat negeri kita ni pun adalah Quraisy ni. Siapa Quraisy? Tu keturunan Nabi tu. Said dengan Syarifah tu. Kalau betul lah mereka itu mempunyai silsilah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kadang-kadang ada juga yang suka menyandarkan secara bohong. Ada juga. Tapi insya-Allah yang kita jumpa yang tak membohong, yang bagus-bagus ni kita jumpa ni bagus. Insya-Allah betul lah tu. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum yatanaqasuna hatta tafna al-qabilatu aw takad. Dan Nabi SAW telah beritahu mereka ni akan makin lama makin berkurang, sehingga kabilah itu akan lesap, lenyap, ataupun hampir-hampir lenyap. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asra'u qabailin nasi fana'an Quraisy. Yushiku an tamurra al-mar'atu bin na'l fataqul hadha na'lu Quraisy.
Okey. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asra'u qabailin nas." Kabilah manusia yang paling cepat yang akan lenyap ialah Quraisy. Hampir-hampir satu zaman di mana seorang perempuan akan melalui satu sepatu slipper. Lalu dia kata, yang ni slipper Quraisy ni. Ha, ni slipper Quraisy. Maksud nak kata orangnya dah tak ada, tapi dia ada. Wa yashhadu li hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang ni yang dia akan bawa kali ini ni akan menyokong juga hadis yang kita baca tadi, iaitu Nabi SAW kata, "Ya Aisyah, qaumuki asra'u ummati bi lihaqa." Wahai Aisyah, kaum kamu yakni Quraisy adalah manusia ataupun umatku yang paling cepat menuruti aku, iaitu mereka ni juga akan lenyap dengan Allah Azza wa Jalla matikan mereka. Jadi riwayat yang seperti ini memberikan kita satu isyarat, iaitu golongan Quraisy makin lama makin binasa. Bukan binasa lah, makin lama makin lenyap. Bukan Allah Ta'ala hantar. Tak semestinya Allah Azza wa Jalla ni hantar bala pada mereka. Bukan Quraisy ni bukan semua jahat pun. Banyak je yang saleh. Kan? Yang jadi ulama ramai. Saya ingat lagi salah seorang daripada guru saya di Jordan dulu, Syekh Sharaf Al-Qudah, dia daripada keturunan Husain. Sehingga kan dalam kelas ada satu ketika anak murid kawan kami lah, anak murid dia lah tanya. Dia kata, "Syekh," dia kata, "engkau keturunan Husain?" Dia kata, "Ya." "Kenapa?" Dia kata, "Kenapa tak bagi tahu kami?" Dia kata, "Buat apa kena bagi tahu kamu? Kau keturunan apa?" Dia kata, "Tak lah, paling tidak kami boleh menghormati engkau lebih sikit." Dia kata, "Aku ingin engkau kenal aku dengan ilmu yang aku ada, bukan kerana keturunanku." Itu Syekh saya sebut lah. Kan? Syekh saya sebut satu perkataan yang deep lah untuk kami semua ingati. Dan Nabi SAW juga pernah sebut dalam sebuah riwayat, Nabi kata apa? Man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Sesiapa yang amalannya lambat, nasabnya tidak akan boleh memperlanjutkan dia. Maksudnya kalau dia keturunan siapa pun, keturunan bangsawan mana pun, tapi kalau dia jenis lambat beramal, maka sama saja dia akan binasa, walaupun dia datang daripada keturunan yang baik-baik. Tapi dia tu sendiri kena jadi baik. Kerana sejarah membuktikan orang yang paling banyak berjasa kepada Nabi SAW, iaitu Abu Talib, juga tidak selamat. Ini nak bagi ingat ni sebab dah ada mula dah orang-orang yang mula claim. Ini saya dengar video daripada Indonesia yang claim keturunan Nabi ni menyelamatkan orang ni, dan orang tu Habib ni boleh mematikan ataupun memadam api neraka, cuma dia malu juga Tuhan. Ini klaim-klaim yang bagi saya overclaim. Tak sepatutnya bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul boleh menyebutkan perkataan-perkataan yang seperti ini. Ya. Sangat-sangat bahayalah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti di sini dulu. Hampir sejam dah kuliah kita. Sejam dah kuliah kita ni. Hang pula saya punya kitab ni. Tak apa. Mungkin dah lama sangat kot. Okey. Jadi kita berhenti di sini dulu. Saya nak save tapi tak boleh. Tak apalah, nanti Kak Lin dia akan beritahu saya di mana kita berhenti. Okey. Saya tengok ada soalan kalau ada, ataupun komentar ataupun kritikan. Saya tengok di sini insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ada sebut pada tajuk kedua tadi kena berdakwah. Bagaimana pula bagi kami orang awam? Apa batas dakwah bagi orang awam? Kami nak tegur tapi kami sedar kami kurang ilmu. Begini, dakwah ini ataupun kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, dia adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Kalau sebahagian orang buat, yang lain tak lagilah terbeban dengan tanggungjawab tu, selagi mana dah ada orang buat. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi fardu ain. Bila dia boleh jadi fardu ain? Dia jadi fardu ain apabila orang lain tak buat, dan orang lain tak mampu nak tegur, dia seorang je mampu. Ataupun dia ternampak satu benda yang orang lain tak nampak, dia seorang je nampak. Maka pada masa tu jadi fardu ain lah kat dia.
Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman atau kama qala. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang ternampak kemungkaran, terlihat kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan kuasa, dengan kekuatan, dengan tangan dia. Kalau dia tak mampu, maka dengan lidah dia. Kalau tak mampu, maka dengan jiwanya, iaitu dengan membencinya. Itulah selemah-lemah iman. Jadi, kalau kita mampu untuk beri teguran, kita tahu benda tu salah. Contohnya macam orang buat satu benda berjudi depan kita, kita tegur lah. Kalau kita mampu tegur, sebab judi ni setiap orang tahu ia adalah haram. Ma'lum minad din bidarrah, disebut dalam Quran. Ataupun orang terlibat dengan zina, tegurlah. Kan? Tapi kalau dakwah yang bersifat terlalu teknikal, contohnya macam tafsir Quran, usul tafsir, usul hadis, yang ni perlu kepakaran. Yang ni maksudnya kalau tak ada kepakaran tak perlu buat lah. Supaya kita tak menyandarkan sesuatu pada agama benda yang kita tak pasti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan ikut benda yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Jadi sekadar yang kita mampulah. Sekadar yang kita mampu, kita boleh berdakwah. Dan yang paling penting sekali, bina generasi. Okey. Ustaz, saya nak minta pendapat. Saya tahu sunnah paling utama bagi ahli sunnah adalah mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah. Dan kita selaku pencinta sunnah mesti utamakan sunnah salat berjemaah. Tapi di tempat saya, mereka selalu jemput asatizah yang menghentam Salafi Asari dan ustaz sunnah kita. Ini buat saya sedikit tidak selesa dan panas telinga. Apa saya perlu buat? Jika mereka adakan kuliah, boleh tak saya tidak turut serta? Okey. Begini. Pertama sekali, jangan tinggalkan masjid. Pergi masjid. Walaupun masjid itu menghentam kita, pergi masjid. Kerana masjid ini bukan milik mereka. Masjid ini milik umat. Pergi masjid, salat berjemaah di sana. Tapi bab kuliah tu, kalau kita boleh tunggu dan beri maklumat yang betul kepada ustaz berkenaan, kita boleh buat. Tapi kalau tak mampu, kuliah online banyak lagi. Kan? Kuliah online banyak lagi. Tak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah pahala umrah Ramadan sama seperti pahala haji? Ini. Dalam riwayat, Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis, ketika mana Nabi bertanya kepada seorang perempuan tu, kenapa tak pergi umrah? Dia kata, kenapa tak pergi haji? Dia kata dia tak mampu. Nabi kata, buat umrah waktu Ramadan. Buat umrah waktu Ramadan, kerana umrah waktu Ramadan itu sama seperti haji. Tapi bukanlah bermakna bila kita buat umrah bulan Ramadan maka haji dah tak payah buat dah. Maksudnya pahala dia itu menyamai. Tetapi haji tetap kena buat juga. Okey. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Ada juga yang kata yang ni khas untuk perempuan tu. Khas untuk perempuan tu sebab dia tak mampu nak pergi haji bersama dengan Nabi SAW sebab dia tak mampu. Tapi wallahu alam, kebanyakan ulama pada zaman ini mengatakan haji waktu Ramadan, umrah waktu Ramadan pahalanya lebih besar daripada waktu lain lah. Okey. Tapi kena ingat, saya sebut lagi sekali, iaitu umrah waktu Ramadan bukan bermakna melepaskan seseorang itu daripada kewajipan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta komen tentang Muhammad Qasim tu. Orang kata dia Imam Mahdi, tapi dia tak pernah mengaku pun. Saya pernah tengok orang cerita Nabi bagi tahu dalam mimpi dia, Qasim tanda besar kiamat. Muhammad Qasim, dalam hadis Nabi SAW kata Mahdi ni nama dia macam nama Nabi Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Qasim. Dan siapa-siapa pun dakwa dia menjadi Mahdi, peganglah kata-kata salafus saleh. Kalau dia lalu depan rumah kau pun, kau jangan buat apa-apa.
In marra ala babika fala takum minhu fi syai' hatta yajtami'an nasu alaih. Jangan buat apa-apa lagi sehingga manusia berhimpun melantik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah wajib bagi lelaki untuk salat berjemaah di masjid bagi semua waktu? Atau boleh tidak suami salat di rumah untuk imamkan keluarga? Dia begini. Pertama sekali, ulama berbeza pendapat tentang hukum lelaki salat berjemaah. Ada yang kata wajib fardu ain. Ada yang kata tak, fardu kifayah. Ada yang kata sunat muakkad. Ada tiga pandangan. Tapi wallahu alam, pandangan yang saya pilih daripada ketiga khilaf mazhab ini adalah fardu kifayah. Maksudnya kalau ada orang laksanakan salat berjemaah di masjid, maka terangkatlah kewajipan itu. Jadi kalau dia nak pergi salat berjemaah di rumah, dibenarkan. Tetapi afdalnya pergi masjid. Cuma dia kata kalau saya pergi masjid, tak ada orang nak imamkan isteri saya. Boleh. Pergi masjid dulu, lepas tu balik imamkan isteri. Boleh. Seperti mana Muaz radhiyallahu anhu dia salat Isyak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu balik dia menjadi imam kepada kaum dia. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada sentuh bab syirik. Saya nak tanya berkaitan wali dan karamah. Boleh ke orang klaim dirinya sebagai wali atau ada karamah? Dan jika ada orang klaim diri ada karamah, apa yang perlu dibuat oleh orang keliling? Sebab nampak memang ada ramai klaim diri sebagai wali atau ada karamah, lalu ramai orang memuja. Boleh Ustaz explain apa yang Rasulullah ajar berhadapan dengan isu sebegini? Baik. Pertama sekali, wali memang ada. Dalam dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik sebagai wali. Bahkan dalam hadis Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesiapa yang menyakiti waliku, maka aku akan isytihad perang dengan dia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, sekejap saya nak ingat balik. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah Ta'ala itu tidak ada sebarang ketakutan pada mereka dan mereka itu tidak berduka cita. Dan wali-wali ni siapa? Wali-wali ni orang yang bertakwa. Dan tidak semestinya seseorang itu diberikan karamah luar biasa baru nak jadi wali. Tidak menjadi syarat untuk seseorang menjadi wali Tuhan untuk jadi pada dia benda-benda yang pelik-pelik berlaku di atas tangan dia. Tak semestinya. Sebab itu Imam Syafi'i pernah memberikan satu pesanan, selagi mana kalau dia boleh terbang di udara ke, jangan, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa, dia terbang di udara, jangan kamu terpedaya, fala taghtar qaul, jangan kamu terpedaya, fala taghtar bihi, jangan terpedaya dengan dia, malam yakun qawluhu muwafiqan lil kitab wa sunnah, selagi mana kalam dia tu, kata-katanya itu tidak selari dengan Quran dan sunnah. Jadi kalau seseorang dia mendakwa diri dia wali, ada karamah dan sebagainya, kita nilai perkataan dia, ajaran dia tu selari tak dengan Quran dan sunnah. Kita tak disuruh untuk mencari benda-benda yang orang kata apa, benda-benda ajaib. Kerana kalau setakat buat benda ajaib, Dajjal pun nanti akan buat benda ajaib. Tapi Dajjal ni jadi batil sebab dia mengaku Tuhan. Sama macam orang lain. Tukang-tukang sihir pun kadang-kadang ada mendakwa diri dia istimewa di sisi Tuhan kerana macam-macam benda keistimewaan yang keajaiban yang dia boleh buat. Tapi kita sebagai orang Islam, apabila seseorang itu mendakwa dengan sesuatu, keajaiban-keajaiban itu bukan menjadi satu kayu ukur untuk mengatakan kalam dia benar. Kalam benar ialah sesuatu yang selari dengan Quran dan sunnah. Dan karamah yang paling besar, yang paling agung ialah istiqamah dalam agama. Kalau seseorang itu soleh, perkataannya baik, ilmunya bagus, selari dengan Quran dan sunnah, orang banyak ambil manfaat daripada kata-kata dia, tulisan-tulisan dia, itu di antara karamah yang hebat. Sebab itu Imam Nawawi di antara wali Tuhan. Kerana dia menulis kitab-kitab
yang dimanfaatkan oleh orang. Imam Bukhari umpamanya menulis kitab yang dimanfaatkan oleh orang, yang dimanfaatkan oleh umat sepanjang zaman, maka itu karamah yang sangat besar. Bukan semesti karamah ni boleh jalan hari je. Allah. Betul ke doktor gambar makhluk termasuk pintu kesyirikan? Sebab ulama beza pendapat. Gambar ni kalau fotografi, para ulama memang beza pendapat. Para ulama berbeza pendapat. Um, Sebahagian mengatakan tak boleh, tetapi kebanyakan ulama semasa hari ini mengatakan boleh fotografi kerana dia tidak ada unsur usaha manusia, dia hanya tangkap bayang saja. Tetapi kalau gambar tu gambar potret dan gambar tu penuh, ya, memang kebanyakan ulama tidak membenarkan, kecuali dalam mazhab Maliki. Ada qaul dalam mazhab Maliki yang membenarkan. Kerana ada riwayat menyebut illa raqman fi thawb. Tetapi seeloknya, biarlah kalau nak dilukis pun jangan lukis penuh, biar pada bahagian yang seseorang ataupun makhluk tu tak mampu hidup dengan anggota yang kita lukis itu saja. Contohnya macam badan tak ada kepala, tak ada perut, tak ada jantung, umpamanya, kan? Begitu. Okey. Okey, saya tengok lagi kalau ada banyak orang ni. Okey, ini ada satu soalan berkenaan dengan salat ba'diyah isyak. Okey, salat ba'diyah isyak merupakan salat muakkad. Salat muakkad yang mana Nabi SAW menyebutkan dua rakaat. Dua rakaat. Okey. Kalau nak dilaksanakan lepas daripada itu, lepas dua rakaat tu nak dilaksanakan dua rakaat, tak ada masalah. Itu termasuk dalam apa yang kita panggil sebagai qiyamul lail. Qiyamul lail. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Tu je yang saya nampak, yang saya boleh jawab. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan jika ada kesempatan dan waktu. Terima kasih banyak pada Nur Islam Academy yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Moga Allah Ta'ala berkati usaha mereka. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.